Terima kasih Odi. Bagi tepukan lagi sekali kepada MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni boleh saya tengok tak orang yang first time datang? Dia belum tahu yang Axios ni apa. Boleh tengok tangan tak? Wujud. Angkat tinggi sikit sebab bawah tak dapat dia. Ya? Alhamdulillah, begitu bukan berdanda semua. Sebab bagi saya selalunya menghargai orang yang datang. Untuk pertama kali, kerana apa? Kita buat pilihan untuk tinggalkan benda yang sepatutnya kita buat di luar, tapi kita buat pilihan yang tak ramai orang buat ya, dalam 30 orang untuk datang ke sini yang sebenarnya. Maka untuk itu pertama sekali saya hargai. Nombor dua, supaya saya hargai masa dan keringat yang kita habiskan di sini, saya hendak dalam masa 40 minit setelah habis presentasi ini sekurang-kurangnya dapat idea untuk kita ubah hidup kita. Sebab saya pasti orang datang kat sini ni tinggal benda luar, datang kat sini Belum buat. sejuk ke dia, tempat ni tempat ya. Bukan itu problem. Kita datang ke sini nak ubah hidup, betul tak? PC tolong tak? Siapa nak ubah hidup kat tangan? Itu umum dia memang nak ubah hidup, tapi khususnya nak ubah hidup untuk apa saya tak tahu. Yang adik-adik ni semua saya rasa ni nak iPhone 5 belakang ke? iPhone Pro ha? Retina display ya nak? Siapa yang sini mungkin benda material tidak mendatangkan keterujaan ha? Dia nak sihat je sebab sekarang tengah sakit mungkin. Yang adik ni tak teruja langsung sihat belakang ya? Dan yang pasti dalam masa 30 minit nanti, 40 minit nanti, saya harap apabila kita balik nanti kita dapat idea untuk ubah hidup kita supaya tahun 2013 baru bermula tak sampai 2 bulan, sebulan baru belum habis. Sekurang-kurangnya tahun hadapan 22 bulan Januari genap setahun 2014 kita jadi manusia lain. Kerana apa? Kerana kita buat keputusan untuk datang ke sini, kemudian kita buka minda kita, dapat ilham dari langit, dan kita berkata ya pada peluang perniagaan ini dan juga minuman ini. Saya harap hidup berubah, itu saja ya. Dan saya pun buat keputusan 3 tahun dulu untuk saya dengar peluang presentasi ini. Tak kala saya mencari peluang ya. Saya berniaga pada tahun 2005 setelah saya bekerja 12 tahun. Saya berniaga waktu itu saya rasa dunia milik saya ha? Saya dalam industri perbankan, jiwa saya dalam industri permotoran, automotif. Kemudian saya dapat EP, saya buat prasarana besar. Jenama saya yang saya wujudkan memang tak ada sebelum ni, Wall Motorsport, Wall International. Siapa pernah tengok jenama tu? WALD. Pernah tengok tak? Itu jenama milik saya. Saya bangga, itu anak pertama milik saya. Tetapi perniagaan konvensional ini untungnya besar ya. Tetapi datang bersama untung besar tu risiko besar. Kalau risiko besar, kalau rugi je macam mana? Besar juga. Maka perniagaan konvensional saya tu bertahan hanya 7 bulan. Kemudian 12 tahun simpanan saya yang saya bangunkan prasarana saya tadi hilang begitu saja. Kemudian saya pun cari peluang macam mana nak jalankan satu perniagaan yang mana model perniagaan itu pertama sekali, yang saya pasti semua orang suka. Untungnya besar. Suka tak untung besar? Ya. Risiko tiada. Suka tak? Modal mampu milik. Saya tak kata murah, kalau murah tak nak nilai. Mampu milik. Murah daripada iPhone 5 ya? Murah lagi. Retina display pun tak dapat ya? Anda kata kita kata ya, mana tahu dalam 3 tahun nanti hidup berubah. Saya buat lambat, kenapa? Waktu kita bermula Axios dulu ni prasarana ni wujud, tetapi masih lagi tidak lengkap. 6 tahun stay istiqamah, 6 bulan istiqamah saya buat presentation, banyak kursi kosong. Ada ketikanya datang kursi kosong saja yang dengar presentasi saya bersama 4 dinding ni. Tapi saya istiqamah kerana satu saya ingat, saya buat keputusan untuk join bisnes ni kerana apa? Faktor sumber manusia. Orang di sini baik belakang. Produknya bila saya cuba, alhamdulillah baik belakang. Model perniagaan baik belakang. Saya rasa kalau ada kombinasi orang yang baik, model perniagaan yang baik, produk yang baik, hasilnya mesti baik belakang. Dan saya pasti tak lama kemudian akan ada orang baik-baik penuhkan kerusi di hadapan saya macam ni. Bukan pada anda. Axios dia bermula di
West Palm Beach, Florida pada tahun 2008. Dia nampak tak? Malaysia merupakan pasaran kelima. Kita beroperasi di 11 negara. Kita diurus takbir oleh 3 orang manusia yang cukup hebat. Ya, Paul Morris akan datang ke sini bulan depan. Kombinasi pengalaman mereka dalam korporat, industri kesihatan dan juga industri jualan langsung lebih daripada 90 tahun kombinasi. Masuk di sini apa? Orang yang menguruskan syarikat kita ni orang yang ada satu efisiensi, amanah juga terus. Maka pengurusan kita hebat. Ya? Dan kita juga ada cabang sains kita. Lembaga penasihat sains kita terdiri daripada 6 orang. Mereka ini yang menguruskan aktiviti membangunkan produk. Kombinasi teknikal mereka dalam industri ekstrak dan phytochemical, ya, bahan kimia daripada tumbuh-tumbuhan lebih daripada 150 tahun bila dikombinasikan 6 orang punya clinical test, academic studies dan juga product development research. Maka produk kita ni 100% science based, ya. Produk kita semua didaftarkan di Kementerian Kesihatan, mendapat sijil halal daripada ISA, Islamic Service of America, yang dipantau dan diiktiraf JAKIM sejak 1980, dan juga perniagaan kita dilesenkan di bawah AJL. Dan yang membezakan kita dengan pesaing kita di luar sana, kita mempunyai misi dan visi untuk memberi makan-makan anak-anak yatim di seluruh dunia, bermula di Dominican Republic. Kita bangunkan sekolah tempat tinggal supaya mereka menjadi manusia yang berguna di masyarakat kemudian. Dan di Malaysia kita ada 2 sekolah anak yatim yang kita sumbang di Kedah dan di Kuala Lumpur. Dana sumbangan itu datangnya daripada apabila anda membeli daripada syarikat, ya, 1% daripada belian kasar anda kita sumbangkan kepada mereka, ya. Maka hari sampai anda jadi ahli boleh tengok tangan, dia dah ahli. Bagi tepukan kepada anda kerana anda menjadi penyumbang, ya. Dan apa yang kita tawarkan kepada anda hari ini supaya berubah hidup kita. Siapa nak kesihatan yang lebih baik, ya? Kalau yang belum sihat ni, minta doa supaya jangan diuji dengan sakit, ya, jangan minta sakit. Siapa nak kesihatan yang optimal, diberi pilihan tak mau sakit, ya. Siapa yang nak wang yang banyak, nanti ubatan duitan. Ada orang takut tak? Tidak ada kita harus ada banyak wang, supaya kita perlu menyumbang. Jangan lupa sumbang, bahaya. Siapa nak masa berkualiti, ya. Alhamdulillah, di sini tempat yang anda berada. Beritahu kepada anda. Sekarang ni kita cakap tentang ketenangan minda. Ketenangan minda ni bagi saya ada banyak tarikh dia. Kalau kita mampu berbelanja dengan buat pilihan ikut suka kita, ya? Berbelanja tanpa perlu melihat poket, tanpa perlu ada kalkulator, ya, berbelanja, ya. Maka kita insya-Allah tenang minda. Tapi yang penting selalu yang orang lupakan nikmat yang Allah Taala bagi ini, kesihatan, kan? Orang lupa, kan? Kita ambil ringan. Kalau kita tengok statistik, ya, ini statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang terbaru saya belum dapat. Bancian mobiliti dan juga kesihatan negara. Ini demografi dia Semenanjung, Sabah dan Sarawak campur semua sekali. Dalam 100 penduduk Malaysia ni 11 orang mesti kencing manis. Tetapi lazimnya apabila saya buat bancian rambang, grup ni pun sama. Kalau kita ada kat sini 50 orang, mesti lebih pada 2 orang kena kencing manis. Dan mesti lebih pada 6 ataupun 7 orang kena kencing manis. Lebih daripada statistik ni. Kalau di Kelantan, 8 daripada 10 orang yang berusia 40 hingga 60 tahun kencing manis. Nah, sirap dia orang tu boleh dilute makan lagi 8 orang. Dahsyat, ya. Itu semua budaya semua. 40% daripada penduduk Malaysia obes. 30% darah tinggi. Ya, kalau pagi nak pergi kerja 100% darah tinggi. Ya, sekali dengan polis yang jaga trafik darah tinggi juga. Setiap seorang daripada 2 orang daripada kita ni, ya, ada risiko dijangkiti sakit kronik ataupun bawah. Sekarang bawah dah jadi normal, kan? Bukan benda yang pelik. Sekarang bermula pada bila pun saya tak tahu, tapi dianggarkan jumlah bawah di muka saja lebih daripada 17 variasi. Syak, no? Bawah hidung pun ada 4. Bulu hidung, ya, letak hidung, macam-macam. 60% pesakit nyamuk di hospital ni sebabkan oleh NCD. Siapa tak tahu NCD tu apa? NCD tu non-communicable diseases. Lajak pernah baru dah ni. Kan free, kan? Alhamdulillah, kan? Kita jadi manusia yang baik hari ini berbanding semalam, kan? NCD ni penyakit tidak berjangkit.
Sebab kita selalu diwartakan banyak manusia mati disebabkan kepalangan jalan raya ataupun penyakit-penyakit kan. Tapi yang banyak mati disebab sakit jantung dan ataupun apa-apa yang nama-nama lain, kardiovaskular, stroke dan sebagainya. Dan kesimpulannya tengok di sini. Berapa peratus penduduk Malaysia sihat? Dia tolong baca pada saya tak? 3%. Kalau 100 orang, ramai orang sihat ke ramai orang sakit? Dalam ramai-ramai orang tengok bola harimau lawan Indonesia di Bukit Jalil, 100,000 orang. 97,000 orang sakit kan? Betul tak? Betul tak? Kena betul tu? Kan? 3% out of 1 million, which is 30 je. 30 or 300? 300 tu? Kita patut bimbang tak? Macam saya kata NCD, dia datang, dia tak bagi SMS tau. Sakit jantung dia tak bagi SMS. Tiba-tiba kena. Ya? Tapi yang paling bahayanya, anda kata kita tidak bersedia. Yang adik ni tak apa, tetap semua tenang minda belakang. Yang tak tenang minda ni ibu bapa. Yang golongan ibu bapa ni tak tenang minda belakang. Dan kalau meninggal ada anak-anak kecil yang tak lepas belajar dan sebagainya. Ya, kita harus takutlah yang tu. Apa punca orang sakit? Ya, kita pakai yang atas ni, bukan yang bawah. Sedap kan? Tapi ada berita gembira ada. Bahawasanya tubuh badan manusia ni Allah wujudkan efisien. Andai kata kita sakit, dia mampu rawat diri dia sendiri. Tapi kita perlu bekalkan sumber nutrisi yang sempurna pada badan kita. Kalau kita makan McDonald tadi, Big Mac memang tak ada sumber nutrisi, maka badan akan degenerasi, akan sakit tua sebab tak cukup sumber nutrisi. Maka kita faham, oh tak mau mati kena makan sayur dengan buah banyak lah, non-processed food. Tapi ada berita tak baik dia, kerana sumber makanan bahan mentah kita, sayur dan buah-buah ni semua tercemar dengan apa? Racun ataupun bahan kimia yang tidak terkawal. Ya. Dalam 6 minggu lepas diberitakan di dalam stok semua 100% bekalan sayur daripada Cameron Highlands menggunakan insecticide dan juga pesticide yang unauthorized. Dan sumber sisa buangan itu dibuang ke mana? Dalam sungai. Air dia sampai minum? Kita dah minum. Maka kita heran kenapa pada umur 27 tahun kena stroke dan mati. Kan? Maka untuk kita dapatkan sumber makanan sempurna ni macam mana? Sebab ada kan orang kata, saya tak perlu makan liquid suplemen apa-apa, kenapa saya makan sayur banyak? Ya? Memang sayur kita ada kompromi. Untuk dapat sumber makanan yang betul-betul ada nutrisi, memang kita harus ambil makanan tambahan. Cuma sekarang ni kita kesian dekat kita punya pasaran. Kenapa ada terlalu banyak dasar pemilihan yang kita kena buat. Macam-macam produk ada, betul tak? Kalau dalam FB tu tiap-tiap hari ada produk baru. Ya? Maka hari ini kita kena buat pemilihan berdasarkan kepada sains. Mengikut sains, nutrisi boleh diserap oleh badan daripada cecair, bukannya pil. Kalau kita nak makan vitamin C daripada pil, maksudnya tipu 20% daripada sumber nutrisi daripada pil tadi yang badan boleh terima. Maka pemilihan pertama, kita harus ambil minuman dalam bentuk cecair. Maka kita buanglah yang pil, tinggal cecair ni. Semua produk-produk hebat belakang ni, multi-billion dollar company. Yang ni bukan kena combined sales, individual sales. Ya, yang hebat ni company yang menggunakan buah mengkudu sebagai asas produk ni sejak tahun 1986. Ya. Dan juga syarikat Acai Berry pada tahun 2005 capai tahap kritikal emas pada tahun 2010, jualan lebih daripada 1 bilion. Semua produk bagus-bagus belaka. Tapi dalam bagus ni boleh tak kita pilih yang terbagus? Ya? Boleh kan? Pertama sekali, kriteria pemilihan nombor 2, produk kita haruslah datangnya daripada sumber superfood. Pernah dengar superfood balik? Tak pernah dengar? Superfood ini kadar nutrisi dia padat berbanding dengan buah biasa. Contohnya macam jackfruit lah. Kadar nutrisi lycopene daripada tomato dia boleh bagi 70 kali ganda lebih banyak. Sama lah beta-carotene 10 hingga 40 kali lebih banyak. Maksudnya kita makan jackfruit sebiji macam kita makan tomato berapa biji? 70. Dan carrot berapa batang? 10 batang. Ini bahasa orang awam. Maksudnya kalau kita ada sumber apa dia superfood, tak payah makan sayur dan buah yang banyak. Nombor 3,
Cecair kita tu jangan sekadar perkataan jus ataupun kita panggil jus konsentrat biasa. Itu teknologi lama. Kerana ada banyak kita panggil non-bioavailability product, ya, ataupun substance, bahan yang tidak boleh diterima oleh badan ada dalam cecair. Maka kalau dalam proses ekstrak, whole food extraction, kita jadikan dalam bentuk serbuk, kita ada teknologi Exuse, kita ada teknologi pembuatan kita di mana kita patentkan, kita boleh buang bahan-bahan yang badan tidak boleh terima. Maka kita tak perlu makan banyak, sedikit saja sumber nutrisinya sempurna. Keempat, kita hari ini kena pandai tengok label. Semua produk yang kita beli dekat Maidin, Jasco, Tesco, lagi apa-apa lagi, semuanya ada preservatif, soda benzoate, kod P211, ya. Apabila bercampur dengan vitamin C akan jadi agent bawang. Cakap mudah ni macam ni lah, kita beli makanan kesihatan, dapat pula risiko kena babak. Soalan saya, nak ambil tak risiko tu? Setiap seorang daripada 2 orang akan ada risiko kena. Kita nak ambil tak 50% probability itu? Tak mahu lah. Kalau kita beli sos, kalau ke McD, dia punya barbecue sauce, semuanya ada. Yang tu kita maksudnya boleh ignore lah. Tapi masalah dia, makanan kesihatan yang ada di pasaran tu, ada juga benda tu. Maka hari ini kaedah pemilihan terakhir, yang ada superfood tunggal kita tak mahu. Satu superfood saja tak boleh. Sebab badan kita memerlukan spesies buah dan sayur yang banyak. Betul kan? Maka kita kalau boleh nak multi superfood lebih daripada satu. Nombor 2, yang hanya sekadar perkataan jus, teknologinya kita tak mahu. Sebab tu kita tahu itu teknologi lama. Kita nak apa? Ekstrak. Maka yang ada gula tambahan tak? Yang ada pemanis di luar lagi buruk. Benda sintetik semuanya buruk. Semua badan tak boleh terima. Yang ada perkataan ataupun kita panggil filler, yang selalunya kita buat cordial kan, yang tu pun kita tak mahu. Yang ada pengawet sintetik nak ada, ya. Maka kalau kita buat elimination process, kita nak cari produk apa yang tak ada semua ni, dengan satu sahaja, 100% natural fruit and vegetable based vegetables, natural nutritional product, begitu kekal pada sini. Bayangkan integriti dia punya lah hebat, ya? Anak kecil berusia 1 hari pun boleh minum, ibu hamil pun boleh minum, orang tua, adolescents, yang adult, ataupun orang yang sakit kronik, hemodialisis yang berpinggang ke, semua boleh minum produk kita tanpa ada diskriminasi. Maksudnya kalau kita ada di rumah budak kecil, ibu hamil, orang sakit kronik, orang sihat biasa, orang kecil yang sakit, semua boleh minum satu produk. Kenapa kita buat? Kita bekalkan sumber nutrisi sempurna pada badan supaya badan mampu, pertama sekali anda kata sihat, dia defend. Itu kita punya trademark terminologi, defend, ya. Merawat ataupun mencegah sakit. Nombor 2, repair, merawat. Nombor 3, regenerate. Nombor 4, kaedah yang banyak pakar sains tak faham, modulation and regulation. Produk kita panggil pintar, mampu mengawal keseimbangan kimia dalam badan kita. Sebab kita ada banyak chemical imbalances disebabkan oleh benda acidic apa semua kita makan. Maka andai kata terlalu banyak racun dalam badan, 7 Plus mampu rembeskan melalui proses detoxification, ya. Kalau kita perlukan bahan yang kita kurang, dia akan tambah hebat, ya. Maksudnya di sini yang membezakan kita dengan ubat. Kita makan ubat kan? Kalau ubat hanya untuk orang sakit, orang sihat jangan makan ubat, ya. Kita ni andai kata kita nak buat kereta periodical maintenance, tak usah lagi pun, kita prevention against apa? Treatment or cure. Nah, maksudnya produk kita ni sesuai untuk orang sihat walaupun belum sakit. Jangan kata kita ni ubat. Nah, kita nak cegah sebelum kita sakit. Maka inilah sebahagian daripada 7 bahan asas pertama kita. Kalau tengok produk kita ni namanya 7. Plus ni apabila kita ada R&D yang berterusan dalam ilmu phytochemical ataupun bahan kimia daripada
tumbuh-tumbuhan, phyto is plant dalam blending, chemical, kimia lah dalam bahasa Kedah. New discovery ni tak habis. Maka apabila kita jumpa new discovery melalui kita kata ujian apa dia klinikal kita, apabila kita buat produk development R&D, yang mana yang boleh kita tambah nilai pada produk, kita tambah lah. Ya, kalau kita tengok dalam masa 4 tahun kita beroperasi, botol yang anda lihat sekarang ni generasi ketiga. Generasi keempat akan keluar dalam bulan 2 nanti. Cuba kita tunggu. Lagi sempurna produk kita. R&D-nya tidak berterusan. Dan asas superfood pertama dalam bentuk ekstrak yang kita gabungkan pertama sekali gag. Nombor 2 acai berry. Nombor 3 goji. Semua dapat kat tempat eksotik belakang. Semua ni kena wild crafted belakang, tidak boleh ditanam secara sistematik. Cultivated by kita panggil apa? Orang asli tempatan. Kita ajar untuk yang tu bukan lawak tu sebenarnya lah. Orang asli tempatan yang tolong buat proses harvesting untuk kita, ya. Mengkudu ni tropik, ya. Pernah makan tak buah mengkudu macam mana? Pernah makan tak? Boleh tak kita jadikan mengkudu makanan ruji? Tak boleh, buruk rasa dia. Walaupun sumber nutrisi dia hebat, buruk, memang buruk. Kalau buat jus jenuh, boleh minum tak? Sebab itulah syarikat apa dia mengkudu campur gula dengan apa dia corn sirapnya, fruktosnya, dengan sintetik apa dia sugarnya, supaya tak rasa dia tak sedap. Ya, kalau proses extraction okey dah serbuk kan. Kita tambah lagi brown civet cocoa, jadi pun tak boleh tanam. Kita ambil di laut apa Jepun dan Korea, manggis. Ya. Manggis kita tahu kan? Tahu sumber nutrisi yang paling padat di mana? Kulit dan juga kernel. Kernel ni tahu dah apa? Selaput keras biji dia tu. Tapi kita makan yang mana? Biji dia. Isi. Tambah. Tengok mana tadi ada belakang bentuk. Ya? Pernah makan? Pernah tengok ada orang makan manggis macam makan apple? Tak boleh kan, memang. Itu masalah ability lah kot dah. Boleh gigit dah tapi telan tak boleh lah. Tapi kalau whole food extraction, memang Allah Ta'ala buat. Jangan ambil suku-suku dan separuh-separuh, kena makan semua. Jadi yang Dr. Joe sendiri cakap, syarikat pharmaceutical bila ada buat extraction proses, nanti akan ada spike sumber compound yang ada dalam phyto ataupun bahan kimia ni, yang dia orang akan ambil satu persatu, dia orang synthesize, dimakmal, jadikan pil untuk kita makan. Contohnya vitamin C. Vitamin C tahu tak? Tahun bila founded? Discovered 1938. Sebelum ni orang tak tahu vitamin C tu, orang makan saja limau. Ya, orang buat pula DOS limau baru je. Orang jumpa limau tu 1938, namanya ascorbic acid dalam limau. Tapi syarikat pharmaceutical ni dia orang profit based organisation. Dia orang suruh dah doktor buat kajian. Dia kata, oh bagus ascorbic acid ni sekurang-kurangnya boleh defend manusia daripada terkena flu ataupun sesama. Sesama tiada penyakit tak? Tiada ubat tak? Dia kena biar badan repair sendiri saja. Kemudian mereka extract dalam compound limau tu apa yang terlebih banyak? Oh, nama dia ascorbic acid. Jadikan vitamin C. Kita makan 60 tahun pada atas 1980 baru tahu badan tak boleh terima bahan sintetik. Kalau yang water based, kita minum, makan vitamin C, pergi ke toilet, immediately keluar. Rugi dah. Dan kita rasa sihatnya, esok kena juga semua. Dan kita masih lagi beli sampai sekarang. Sebab tak datang function minggu lepas. Besok jangan beli dah. Ya, faham tak? Maka sama lah sini. Manggis ni, compound paling besar ada dalam dia zenton. Ada juga banyak syarikat pharmaceutical yang keluarkan zenton, dia buat pil zenton kerana boleh menyelesaikan pasal Alzheimer. Ya, Alzheimer bahasa cantik dia, memang bahasa saintifik dia kan masalah hilang akal dan sebagainya. Kalau bahasa kasar, kalau kat kampung kata gila. Ya. Jepun ni suka makan zenton lah sebab banyak gila. Ya, ada masalah depresi kita panggilnya, kurang spiritual, bahasa cantik lah tu, gila banyak. Ya. Manggis. Dan ketujuh, Sibakon. Semua produk hebat-hebat belakang yang kalau kita nak beli dekat Jasco memang tak ada, kecuali manggis dengan noni.
Dan kita ada banyak lagi, ada 5 lagi apa superfood yang kita tambah nilai pada produk kita ni. Ada banyak, ada 5 pomegranate. Kita ada wild blueberry, Concord grape yang kita jadikan jus dan perisa. Kalau minumnya rasa macam Concord grape lah. Orang kata macam minum Ribena. Jangan kata minum Ribena, Ribena murah, kita mahal. Kita jangan associatekan produk kita dengan produk murah dan bahaya. Faham tak? Ali kata produk ni macam Ribena, beli Ribena. Saya naik Ferrari ni rasa macam naik kancil 660 easy. Not associate yourself with inferior product. Come on, please. Kita science based, man. Nah, bukan cerita anak naik basikal. Minum Milo anda itu semua. Dekat US semua kena saman ke tak? Milo kena saman, Ribena kena saman, overclaim. Siap pun kena saman. Kita masalah consumerism, kita protection yang kurang. Kita pun makan kena tipu, buat macam mana, balik rumah takdir, bini mati takdir lagi. Saman lah, Jangan associate kita dengan inferior product. Dan sekarang dalam proses R&D kita nak campur kurma dengan habatus soda. Hebat kan? Hebat. Produk kita memang superior daripada segi sains. Kadar antioksidan kita paling tinggi. Ini produk first generation, paling tinggi dalam industri. Dan juga ujian kedua yang kita buat ini, kadar serapan ataupun bioavailability. Sebab semua produk siap, kita pergi complete produk, kita buat test di luar badan manusia dalam uji dalam tabung uji. Tapi kalau minum, badan tak boleh terima. Maka pada tahun 1998 baru ada kaedah CAPI test ni, nak tunjukkan dalam test 20 full mark berapa persen apabila kita minum badan boleh terima. Kita 40%. Ini produk kita yang paling inferior yang kita bawa ke Malaysia. Yang untuk atlet dan sebagainya kita tak bawa. Yang tu test dia 2%, 2% saja badan tak boleh terima. Yang lain semua badan boleh terima belakang. Maksudnya apa? Makan produk kita ini serapan dia paling tinggi dalam industri. Contohnya, kalau produk acai berry, kalau kita tengok label di belakang, satu kontainer 750 ml, satu serving 60 ml, recommended serving per day 2 ml. Tu apa yang serving. Kena makan 120 ml sehari untuk botol 750 ml, tahan 6,5 hari sahaja. Harga sebotol RM140 juga. Tak apa dah, diskaun 50% dapat kat pasar malam RM70. Ya, kata Rolls Royce tapi dapat dekat Puchong Auto City. Dekat Rolls Royce RM70. Kena minum di KL sebulan berapa minggu? Berapa? 4 minggu. Macam Kedah ada So maksudnya andai kata satu botol tahan 6 hari, satu bulan kena minum berapa botol? Berapa? 5 botol. Satu botol diskaun 50% RM70. 5 botol berapa? 350. Produk kita extract potensi level CAPI value 14 daripada 20. Minum 22.5 ml sahaja. Satu kontainer boleh tahan 33 hari. Harga runcit mahal. Harga ahli semurah RM112, tahan sebulan. Kita nak berbelanja RM112 kan, nak berbelanja RM350. Berapa? Anda semua celik kewangan. Tepuk tangan pada anda. Tak kesimpulannya tak nak pilih yang mana kan? Kan? Kena pilih produk kita. Memang tujuan saya berdiri ni nak close ya? Jangan nak tipu apa ni. Ya? Bukan nak cerita sekadar cerita. Ambil keputusan. Kalau kita perlu sihat, kena minum minuman kesihatan yang terbaik. Namanya 7 Plus. Ya? Kita ada banyak testimoni diabetes. Secara clinical test yang memang ada result kita mengawal kadar gula diminum kurang daripada sejam. Jadi bukannya Irwan Sendirian Abidin ex investment banker kan kami. Kalau Irwan kan kawan tahu ayo. Yang kita bagi fakta sains. Sebab kadang-kadang distributor ni, sektor industri ni melahirkan banyak, menjadikan banyak orang jujur ni penipu tegar. Tipu macam-macam. Produk ni buta boleh. Boleh celik balik. Kepala putus boleh tumbuh balik. Semua boleh. Oh, kau cakap dengan pengedar ni letih. Letih belakang. Yang dia sengit jalan. Yang saya suka ni kita semua fakta sains belakang. Kita menyelesaikan masalah kencing manis. Kencing manis ni kronik tak sakit dia? Sakit kan? Saya raikan tadi nombor tadi. Yang tu memang masalah pandemik yang tidak berjangkit negara nombor 1 sekarang.
bukan sekadar Malaysia, dunia. Negara Asia yang mempunyai penduduk rasio pesakit diabetes dan juga penduduknya nombor 1 siapa? Apa? Negara tu nama apa? Malaysia. Kalau ada Olimpik siapa kencing manis, kita nombor 1. Gold, confirm. Gold medalist. Kalau kita boleh kawal kencing manis, insya-Allah kita mampu kawal penyakit lain. Sekarang ni penyakit nombor 1, nombor 2 yang membunuh manusia ni, dia duk silver gold. Tahu tak? Darah dan juga kardiovaskular. Dan sekarang kencing manis berlari laju dekat-dekat lalu. Dia bermula pada sekarang, jaga budaya makan kita. Hari ni dikri kita buat deklarasi haramkan carbonated drinks. Boleh? Anak saya haramkan carbonated drinks. Kalau saya nak makan, mungkin dia tak marah. Dah lama tak makan McD 3 hari. Jom kita boleh refill. Suka ayat kena kenal kan. Sebab itulah kita perlu ada sepak bola. Kita bukannya food replacement. Saya ni suka makan. Kalau siapa kenal saya, Irwan ni orang kenal dengan 3 benda. Dulu Irwan ni, kalau nak tanya pasal kereta, Irwan. Kalau nak tanya pasal investment dengan fundraising, Irwan, corporate finance. Nombor 3 nak tanya makan dengan sedap, Irwan. Ni mana? Tak syok nak makan food replacement. Kita nak makan sedap-sedap kan. Nak makan juga tom yum yang ada banyak MSG tu. Makan setiap hari. Rambut luruh jadi gila. Kita nak juga makan benda sintetik yang bahaya kan. Aiskrim. Oh, basket Nairobi kena pakai baju pink, 25% diskaun. Apa hari tu tak buat baju pink tak jelah. Ada ke haji. Kita kena pakai baju pink. Kita nak cuma makan Carl Junior kan. Tengok burger dia. Oh, dia burger. Makan 3 hari betul-betul akan rosak rahang. Dia bagi dia tak sedap. Dia kata tak boleh, dia kena memang makan macam tu. So maksudnya kita suka makan tak? Teruskan budaya makan anda. Tapi kalau boleh pantang, lagi teruk. Tapi kita ni macam Zig dia punya bahasa cantik. Dia kata I can resist everything except for temptation. Tak faham ni, jangan gelak juga, takut malu. Dia kata saya ni mampu tolak apa saja kecuali godaan. Dia kata tak faham. Masalah luaran ya, kulit nak comel ya, sapu, kita ada banyak apa dia syarikat sport menggunakan produk kita sebagai masking dan sebagainya. Masalah sakit kulit kronik ya, macam Fiona accident, nak buang dalam beku, patah dua tulang dia, kita panggil clean break, cucuk apa dia paha dia, maka ada pendarahan darah. Memang dari segi kaedah perubatan, ortopedik kata memang tak ada cara nak buang dalam beku. Tapi produk kita ni lah kita panggil modulation and regulation explanation at its best. Perlu tak ada darah beku dalam badan kita keluar? Tak perlu kan? Minum semalaman ya, keluar dari hiliang rumah pada keesokan harinya. Macam ni. Ni paha Fiona ni yang lepas darah keluar ke atas hilang. Dahsyat tu. Ini memang dahsyat. Bukan saya sebenarnya yang kata dahsyat. Doktor ortopedik tu kata dahsyat. Ya, lepas gout. Gout memang tak ada ubat ya. Gout. Thyroid. Dahsyat ni thyroid dekat 30 tahun ni. Tengok. Dia dah tu. Macam Stone Cold Steve Austin. Besar kan? Dah yang ni. Bayangkan kan, kita bukannya ubat thyroid ni. Bukan ubat thyroid. Kan kalau awak tanya kita, Cik Ruah, kalau saya punya kaki bengkak boleh minum tak? Kita bukan ubat kaki bengkak. Kita boleh menghalang inflammation. Kan? Rambut tak ada boleh minum kan? Kita bukannya nak implant rambut. Tapi bolehlah minum je cukup. Dia siap bertumbuh lah. Ya? Tapi ini thyroid. 20 tahun ni selesai berapa hari? 9 hari. Masalah jantung berlubang. 11 hari injak tutup ya. Brain tumor. Dulu memang tak ada testimoni. Tak, saya kalau tunjuk testimoni apa-apa sekalipun, kalau orang tak mau minum juga. Dulu pun ada testimoni ni semua, saya minum juga. Sebab saya berbaik sangka pada produk ni. Sebab apa? Saya suka makan. Saya tengok banyak kawan saya dah meninggal. Saya dah tua, dah umur 42 tahun. Bila kita buat reunion dalam 117 orang, 11 orang dah mati.
Loh, bukan benda lawak tu. Tapi semua mati kardiovaskular dan kemarahan anak, tapi semua kardiovaskular related. Jadi brain tumor. Brain tumor ni kita dapat testimoni last year. Maksudnya orang yang kita bekalkan produk kita jadi ahli mak dia, pengguna anak dia dengan mak dia juga. Tetapi Dr. Jo melawat kita pada bulan 11 tahun lepas. Dia pun bagi jurnal terbaru yang disiarkan dalam PubMed, PUBMED. Ada doktor di sini ataupun orang-orang di dalam medical fraternity, industri kesihatan. PubMed ni kalau bagi doktor itu memang apa dia, kitab dia orang lah. Ya, dalam itu ada 497,000 clinical studies tentang penyakit kronik. Ya. 70% barah cardiovascular, renal, apa dia, complication tu, buah pinggang dan sebagainya. Barah, disulang 2 kali kan. Apa barah ni banyak variasi. Dan memang kita mampu menghalang metastasis. Metastasis ni apabila kita ada barah pada organ pertama, dia tak merebak ke organ kedua. Yang orang kata tahap 4 ya. Barah jantung, barah hati merebak ke pelvic bone contohnya. Itu merebak dah tu. Kita mampu menghalang metastasis ni. Adik ni pun kita juga mampu menghalang brain tumor sebelum dia merebak. So maksudnya adik ni bila minum produk kita, memang kita kawal ya tumor tersebut, dan sekarang dia boleh tak hidup seperti orang biasa walaupun tumor tu masih kekal. Kalau dia tak minum produk kita, ada simptom daripada sakit tumor dia bertaygur. Tahu tak bertaygur apa? Terboyong hayang, macam baru lepas kena penembak. Macam kita nak macam naik sampan. Orang hidup macam tu boleh pandu kereta tak? Dia tak boleh pandu kereta sebab tak ada lesen umur 8 tahun. Kalau motor orang boleh pandu kereta, makan tak boleh, apa pun tak lewat. Itu simptomnya. Sekarang sekurang-kurangnya boleh pergi sekolah. Ya? Mak bapak dia rasa terima kasih tak pada orang yang datang bercerita tentang adanya produk nama Seven-Plus. Ya? Berterima kasih kan? Kawan baik kita juga nanti saya panggil dia cerita masalah kepatahan. Ya? Dan produk kita memang dibangunkan untuk atlet sekalipun. Ya? Kita nak panggil sahabat baik kita, nak cerita dia kenapa dia minum produk Seven-Plus. Dia paramedik daripada industri perubatan yang kita panggil doktor dia. Sama-sama kita bangun, boleh tak? Tepuk tangan pada sahabat baik kita, cancer survivor, saudara Yusri Al-Mustafa. Sama tepuk tangan. Berat badan dia tu ni memang baju dia. Tak, maksudnya kita tahu saya kenal dia dulu, badan dia bersih. Ya? Silakan. Tepukkan lagi sekali. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Yusuf Azizi Yaakob, 33 tahun, paramedik. Oh ya, saya bukan doktor, saya paramedik. Asal itu saya daripada nursing. 1 tahun 8 bulan yang lepas, saya didiagnoskan anaplastic large T-cell lymphoma, ALK negatif, WD30 stage 3B atau selanjutnya kanser kelenjar tahap 3B. Maknanya kalau kita selangkah lagi, stage 4. Saya dah menjalani rawatan kemoterapi 8 cycle, radioterapi 25 frame, 25 kali tembak, dan juga stem cell transplant, pemindahan sum-sum tulang daripada diri saya sendiri. Alhamdulillah lah, masa kena kemoterapi tu memang kata orang dalam buat hematologi tu, buat untuk orang-orang kanser darah tu, memang rasanya macam kita kena duduk di satu bilik yang orang kena sangkau. Sana wet, sini wet. Sebab apa? Kesan daripada kemoterapi yang mana cari period, apa semua tu, jangan cerita lah kan. Tapi alhamdulillah, sepanjang 8 kali cycle tu, saya cuma muntah sekali je. Itu pun sebab mak saya bagi saya telur masak. Mungkin sebab bau telur tu kot. Tu pun tak muntah sangat lah, keluar balik telur tu je. Pening tak ada apa, cuma saya rasa pening saja.
Selepas buat transplant, TWBC, total white blood cell, sel darah putih saya selepas keluar dari buat transplant 0.8. 0.8 tu normal range bagi TWBC 4 hingga 7. Saya punya 0.8. Kalau orang kena HIV pun cuma dalam 2.0 hingga 2.5 saja. Maknanya saya punya kata orang tu immune system terhadap penyakit lebih teruk daripada HIV patients. Selepas 2 bulan dia naik kepada 1.8. Sorry, selepas sebulan. Selepas 2 bulan dia sekarang ni saya punya total white blood cell tu 5.4. Okey lagi. HP, hemoglobin. Biasa kalau siapa yang pernah mengandung, biasakan untuk tu dia akan turun 7. Bagi lelaki dewasa cuma 13 hingga 16. Bagi lelaki dewasa saya 7. Banyak transfus masukkan darah saya dalam balik. 2 bulan konsum, alhamdulillah naik 11.8. Keluar daripada hospital tu, mereka bekalkan saya dengan, jadi doktor saya tak di sini ya. Bekalkan saya dengan penicillin V, the latest penicillin zaman sekarang ni, dengan battery. Penicillin tu makan 2 biji pagi, 2 biji malam, battery selang 1 hari. Saya tanya doktor, kenapa nak bagi saya? Jawapannya mudah, tak nak bagi saya demam. Kenapa nak bagi demam? Dan saya bagi infection pada saya. Saya tak makan pun sebenarnya. Langsung tak sentuh pun penicillin tu. Doktor bagi PS, prescribe, so pergi farmasi ambil, saya tak ambil. Tapi orang yang ada 4 rakan saya yang sama-sama buat transplant dengan saya, seorang dah simpan, seorang 2 orang masuk ke balik ke hospital sebab pengsan, mulut berbuih, pergi masuk hospital, masuk buat balik, tak tahu kenapa. Lagi seorang 2 minggu lepas metastasis ke otak, babak kemudahan ni. Jadi saya alhamdulillah ada lagi kat sini tanpa antibiotik yang diberikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Musri. Dulu kita tak ada testimoni tu, tahu? Kadang-kadang kita jumpa orang yang sinis kan? Macam Abang Iwan dulu pemain bola tegar dan takraw, koyak meniscus dua-dua. Tapi tak tahu koyak meniscus tu benda apa. Orang cakap sakit lutut, kepala tempurung lutut, dia suka lari. Bukan lari jauh lah, dia ke kiri ke kanan. Kalau baru nak pusing ni, kena pusing semua sekali. Kalau pusing separuh, lutut utara, badan timur, memang sakit kan? Bila ke Jepun, accident baru ada teknologi MRI di sana, sport science memang advance. Dia kata ini meniscus ringan, tak teruk macam ACL. ACL ni macam pemain EPL yang tu, macam Owen Hargreaves kan, sampai sekarang tak main bola sebab tu lah. Pembedahan yang tidak berjaya. Kemudian bila saya minum produk ni, saya memang bukan kata nak minum untuk bagi lutut saya elok pun. Saya cuba main bola balik. Sekarang boleh main bola macam budak-budak balik. No problem. Ya? Tak takut tangan boleh check. Hari ni apa yang kita tawarkan? Peluang excuse. Ya, kita semua ada matlamat besar. Kita nak mak kita dulu kata apa? Ni kita panggil traditional advice. Mat, belajar rajin, pergi universiti. Dia tak mak pun 4 CGPA di sini dia tak tahu mak kita kan. Bila grad nanti kerja dengan company besar, selamatlah kita. Dia kata macam tu kan? Kita kerja 20 tahun and still poor. Ada tak lain tu? Working for 20 years and still poor. Bekerja 20 tahun dan masih lagi miskin. Sebab apa? Ni peluang ni. Kalau kita dalam kumpulan pekerja kan, boleh tak jadi kaya daripada majikan kita? Mustahil. Kalau nak kaya daripada majikan kita perlu buat apa? Jadi entrepreneur. Jadi orang yang menjalankan pengusaha, menggajikan pekerja macam kita yang lain. Faham tak? Maka hari ini ada banyak peluang di luar sana yang saya tak arif, saya tak pandai. Saya nak cerita tentang peluang excuse sahaja, boleh tak? Sebab apa? Peluang ini mudah, semua orang boleh buat. Dalam
dunia perniagaan, andai kata ciri-ciri yang ada pada kita orang lain tak ada, kepakaran yang kita ada orang lain tak ada, expertise ataupun pengalaman yang kita ada orang lain tak ada, nilai pasaran kita tinggi dalam masyarakat, betul tak? Kita ada price tag kat dahi? Ada. It's your pay slip at the end of every month. Itulah nilai kita, betul tak? So kalau kita nak maximiskan tu macam mana? Kena cari peluang baru. Boleh tak hari ni anda kata kita bekerja, siapa bekerja hari ni katakan? Bekerja, tak apa, majikan tak main hari ni, ya? Hari ni boleh tak kita menjalankan perniagaan tanpa perlu kita berhenti kerja? Anda kata kita tak mau berhenti kerja, boleh tak? Boleh tak? Kenapa bisnes ni mudah? Bila bisnes mudah, ramai orang boleh buat. Yang tu saya suka. Konsep bisnes di sini tak sama dengan bisnes di luar. Kalau burger semua orang boleh buat, orang tak makan McDonald contohnya. Bakar burger setiap hari, telefon kawan, kenapa tak datang malam ni? Sedang bakar burger. Contohnya, hari ni dalam excuse peluang ni kita semua boleh buat. Nak tengok tak peluang tu? Nak tengok tak? Ada 3 kaedah aja. Kalau kita mampu buat 3 benda ni, kita kaya. Dan kita nak audience setuju. Kalau rasa salah satu daripadanya tak setuju, angkat tangan, saya tak setuju, ni payah, saya tak mau buat. Keluar pada dewan pun tak apa. Pertama sekali, nak dengar tak? Ni nak kaya ni, siapa nak kaya? Tengok dengar ni sekali. Sila audience. Alhamdulillah nak kaya. Untuk kaya, pertama apa kita perlu buat? Kita minum sendiri. Itu bahasa awam. Kalau bahasa entrepreneur, kita wujudkan satu kumpulan consumerism baharu yang mendapat pulangan daripada perbelanjaan dia sendiri. Best tak konsep tu? Konsep tu kita suka, tapi kita tak pernah untung di luar sana. Bonus ni jual konsep tu semenjak 1993. Dia bagi point. Point itu tak hanya setahun, dan setahun ditukar kepada payung. Berapa banyak payung kita perlu? Tak sempat nak tukar. Ada tarikh luput, payung pun tak ada. Minggu depan taruh minyak lagi sekali dekat Shell. Sebab nak dapat point, bonus link supaya dapat payung lagi. Dan kita akan lupa pada tahun 2014 nanti. Faham tak? Kita suka konsep tu. Konsep taruh minyak dekat tempat lain, kita berniaga dengan non bonus link merchant, tak dapat apa. Kalau berniaga dengan bonus link merchant, dapat point. Kita suka lah konsep tu. Tengok banyaknya point. Pergi-pergi dapat roti Gardenia. Itu pun kena tambah RM2.5. Konsep tu kita suka kan? Di sini kita dapat pulangan daripada pembelian kita. Produk tu tak perlu jual, minum sendiri. Tak perlu jadi salesman. Saya tak galakkan anda jadi salesman. Kita nak buat bisnes beza kan? Boleh tak minum sendiri produk ni? Sebab kita setuju. Pada minit ke-7 slide presentation kita tadi, bahawasanya nak jaga kesihatan perlu minum makanan tambahan. Makanan tambahan terbaik dalam pasaran namanya XU 7+. Maka kita pun minum lah, setuju. Nombor 1, lulus tak? Syarat sah, mudah. Mudah kan? Nombor 2, dia susah sikit mudah ni. Kita cerita dengan orang dan kita minum, kita pun cerita lah apa produk ni dah buat untuk saya. Ya, saya dulu mata kurang jelas, sekarang makin rabun contohnya. Yang tu jangan cerita. Ya. Semalam masak tu tumpah minyak kan, sapu-sapu ya, hilang parut contohnya. Ceritalah kat orang, dulu muka saya ni ya, banyak jerawat, sekarang saya sapu hilang jerawat. Cerita kat orang, boleh tak cerita? Ya, sekarang ni saya tengok dalam Facebook ni banyak orang cerita benda yang tak perlu. Cerita pasal lelaki dia marah kat dia sebab apa? Buat sambal belacan tak pedas. Lemah. Kalau ada final Maharaja Lawak, saya tengok post-post tu, sepatutnya Jambu menang, bukannya Jozan sepatutnya lebih hebat dia punya malam ini hambar. Cerita dalam Facebook, benda tak perlu pun. Berkongsi dengan orang. Hari ni boleh berkongsi benda cantik sikit lah, excuse boleh tak? Kita tukar dia topik perbualan kita. Sekarang ni jumpa kawan, cerita pasal apa selalu cakap APL. Cerita pasal English Premier League ke cerita pasal awet? Ha? Pasal bisnes hebat. Begitu bukan pada dia. Kita pasal bisnes juga. Bisnes yang lain sikit. Namanya excuse, tak payah modal besar. Berkongsi dengan orang, susah ke senang berkongsi? Okey, kalau nombor 1, nombor 2, kita ada 66.6667% gaya. Dia tak 100% lagi.
Nombor 3 ni kita akan kaya sesungguh-sungguhnya. Apabila kita mampu ulang 1 dan 2, kita minum tak berhenti, cerita dekat orang tak berhenti, dan kita mampu ajar orang yang kita cerita dan minum itu cerita pada orang lain yang cerita dan minum. Saya cerita dekat Akil pun cerita dekat abang pun minum cerita dekat kawan pun minum cerita dekat kawan, Syazwan minum cerita dekat member dia minum cerita dekat member dia cerita. Faham tak? Mudah ke susah tu? Ya? Mudah ke senang? Tak, kita boleh buat tak ini? Perlu jadi rocket science tak? Rocket scientist? Perlu tak jadi Tony Fernandez? Tak perlu. Perlu jadi Ananda Krishnan tak? Ya? Tak perlu. Ini saya kata consumerism abad ke-21 kuasanya terletak pada orang yang ramai. Kita okey? Boleh kan? Sekarang kita pergi Guardian apa dapat? Dapat receipt. Kan? Betul? Receipt pun kena minta. Ya? Receipt will only be submitted upon request. Oh, gue tak mau bagi kertas. Kan? Hari ni boleh tak kita nak jaga kesihatan kita minum yang ni? Ya? Nak dapatkan nombor 1 produk untuk kita minum sendiri, kita daftar perniagaan kita. Siapa yang di sini yang memang dah berniaga kat tangan? Ada premis perniagaan ataupun memang menjalankan operasi perniagaan? Ya? Tadi yang kat tangan bekerja 17 orang. Yang lagi 28 orang ni menganggur. Ya, kalau kita mendaftar perniagaan kita untuk syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1967, Syarikat Sedia Berhad, ya. Ya, semua aset saham dah sekarang kan? Berapa kita perlu minimum ada modal? 1,500. Betul? Kalau kita engage company secretary dengan anak auditor 3,500, 5,000 betul? Bergantung kepada peda. Bila kita bayar tu, kita boleh mula berniaga tak? Tak boleh lagi. Daripada segi kelulusan ya. Prasarana belum naik, kedai tak ada contohnya. Kalau kita nak online perlu pula beli Unify. Perlu juga ada laptop dan sebagainya. Berniaga perlu modal tak? Ada tak berniaga semurah bawah RM1,000? Ada tak? Ada tapi tak banyak. Walaupun perniagaan yang tidak memerlukan sophistication langsung, benda-benda runcit ni, jual tudung. Ya, kawan saya banyak jual tudung kan, ada kat sahabat kita jual jubah dan sebagainya. Kalau modal besar tak? Kalau trend tiba-tiba tak pakai jubah dah, macam mana? Pernah tak tengok kawan saya yang banyak BSS dulu? BSS siapa tahu kan? Very sad story. Voluntary Separation Scheme. Bahasa mudah dia, you are fired. Ya. Masa corporate ni cantik, konsultan bagi macam-macam. Tapi maksudnya you are fired, we will give you some compensation balik. Walaupun kerja 20-25 tahun, benda tu dah berlaku sampai sekarang. Dia bagi kadang-kadang 1 bulan nanti 1 gaji, 1 bulan gaji. Kalau kena fired umur 52 tahun lepas ini, 52 tahun kena berhenti kerja. Nak buat macam mana tu? Nak cari kerja ke? Siapa nak employ you? Kena batuk sikit, kurang sel darah putih, demam. Makan udang sikit, gaul. Siapa nak employ you? Kena mula berniaga tanpa perlu kita berhenti kerja, buat part time sahaja. Saya menjalankan perniagaan ini bukan dengan sepenuh masa saya, tapi dengan sepenuh jiwa saya, dengan masa yang ikut suka saya. Nak tak? Kita ada time freedom macam tu. Okay? Ambil package 6 botol, dapat semua 2 botol. 1 botol termurah harga RM112, pukul rata, dengan hanya membayar keahlian RM70, total RM996. Boleh buat bisnes, jadi entrepreneur pada usia 20 tahun lagi. 19 tahun jadi entrepreneur lah, begitu bukan pada adik-adik. Ada risiko lagi. Ni kita beli prasarana ke? Beli komoditi, barang berniaga. Ini semua komoditi lah kan ni. Barang untuk kita jalankan perniagaan. Okey, apa minum pula? Tak boleh minum, jual pada harga runcit RM195. Margin lebih daripada 40%. Tak ada. Syarikat kita bagi komisen dekat salesman berapa? Saya dulu bagi 1% adalah industri paling tinggi. Saya 1%. Kalau jual Lamborghini Murcielago baru datang dulu pada tahun 2009, 2.7 juta, dapatlah 27,000.
Saya bagi dekat salesman saya, itu hak dia. Company dia semua bagi 0.35, dia ada price structure 0.75, kelajuan kancil je. Waktu mula-mula keluar Viva, kawan-kawan saya yang ada chain of Viva dealership, kata dahsyat, seal ni 150 unit, sini 200 unit, sini 50 unit, tanya commission 3-4 ribu pun tak sampai. Saya pun tak tahu cerita dia nak bawa ke mana. Cerita dia macam ni, faham tak? Ya, 40% untuk reject. Kita tak sakit, mak bapak kawan-kawan kita sakit tak? Sekarang jangan cari orang sakit kan? Sebab apa? Grup kita nanti semua orang sakit. Kita cari businessman. Ada tak orang ubah hidup dia dengan melakukan perniagaan? Yang dulu pernah gagal dan rugi ya? Yang memang tak ada modal bermula yang banyak. Ada orang macam tu? Kita berkongsi. Bermula dengan 4 orang saja. Kenapa? 4 orang ni kita mampu dapat balik modal kita. Setiap orang kita kenalkan, kita dapat sehingga 25%. Total 38% daripada harga biasa. Dekat betul runcit tadi 195 harga biasa. Hari ni mudah saja saya cerita macam-macam. Tak faham, tak perlu. Duduk dengan bos anda nanti barulah kita cakap detail. Maksudnya, kalau kita consumer, ada juga orang di sini datang untuk dapatkan penawar daripada sakit dia kan? Nak cari ubat, jumpa dah juga. Kan? Nak dah dapat ubat free. Nak kan? Cerita dekat 4 orang. Kita minum sendiri. Kita cerita dekat kawan kita, gout sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Dapat dah balik. Modal kita RM819. Perniagaan pada minggu pertama pulang modal 100% return tu. Ada tak bisnes Tom Yum kat luar sana yang mudah boleh dapat 100% return in 1 week? Ada tak? Tak ada. Burger? Roti canai? Cuba tanya Otai Burger tu, saya tanya problem dia. Bila dia datang untuk buat, memang dia akan datang untuk branding dan sebagainya. Saya tanya apa masalah Otai Burger? Dia kata bukan apa Irwan, tak ada pemantauan. Dia ambil semua barang mentah daripada kita, tetapi budak yang jual burger ni jual patty burger sendiri. Faham tak? Kemudian sale daripada company tak banyak lah. Dia buat side income. Maksudnya berniaga ni susah. Itu yang saya beritahu. Saya cerita dengan kawan-kawan saya dalam industri besar sekarang ni, yang kita semua bolehlah kalau nak kaya, anda kata kita ada expertise dengan juga technological advances lebih daripada pesaing kita. Oil and gas, semua orang nak masuk oil and gas, ambil apa dia akreditasi Petronas, dapat CJ Petronas dan sebagainya. Tapi dia kata Irwan, berbandingan apa yang saya buat, saya ajak dia minum. Dia tak payah buat bisnes ni lah. You orang hebat, you minum sudah. Dia kata bukan Irwan, abang buat bisnes ni kena bayar rasuah dekat Kak Lina. Nak dapat RM27 kena bayar rasuah. Syazwan kena bayar rasuah dekat Kak Ilya dah. Mami kena bayar rasuah dekat Puan Mira. Tadi Pulau 300 kena. Bisnes ni tak ada rasuah. Itu kalau kita jenis manusia yang faham fiqah. Orang kata lantak tapi ya, saya dah tak tahan dah Irwan. Ada orang macam tu, berhenti kerja semata-mata meluat benda-benda macam tu. Bisnes ni sifat daripada benda-benda yang pelik-pelik. Orang yang pelik-pelik ada dalam bisnes ni tak lama. Dan tak ada barakah. Jangan fikirkan nombor semata-mata. Fikirkan benda yang ni nombor semua bagi saya subjektif. Ada orang kata 800 murah. Siapa kata 800? Ni 800 sikitnya. Tak apa, katakan. Bukan sini tu kira nombor. Memang 819 kecil bagi saya. Ada. Sekarang kita ubah kedudukan. Kita kena bayar 819. Banyak kan sikit? Banyak kan? Kalau kita terima sikit, bagi saya nombor itu subjektif, tapi barakah itu jelas. Dah? Setuju dah? Itu trademark tu, Irwan Zani. Saya kata tak nak apa, cari barakah ya, buat benda apa, ada segituan lagi. Kalau tuan saya cerita-cerita saya nanti bila saya diamond kan, saya buat bisnes kita, ingat strategi ke? Saya buat apa yang perlu saya buat dan harus saya buat, lebihnya saya tinggal tawakal kepada Allah dengan doa. Dah, macam tu kan? Macam tu. Kemudian bukan sekadar 4 orang, ya, 40 orang, 400 orang, 500 orang dapat. So sekarang ni saya kata, buat sekadar kita mampu, kita lunaskan hak kita. Hak kita buat keputusan untuk kita buat. Jangan buat keputusan untuk kita buat tetapi tinggal di rumah, bahagia lawak, sepi TV. Apabila kita bersemayam di atas sofa,
di hadapan TV kita yang kita punya kotak bodoh, kita akan bodoh. Sebab tiada nilai nutrisi pendidikan apa-apa daripada TV. Potong estro anda. RM819 pada minggu pertama. Yang ni baru kita buat 2 kaedah. Kaedah pertama nak kaya apa pertama? Minum. 2, kongsi. Yang ni belum ada nombor 3, duplikasi. Duplikasi bermula pada minggu kedua. Apabila kita mampu bagi kawan kita yang jadi ahli pada minggu lepas dapat balik modal perniagaan dia, supaya dia minum percuma dan modal perniagaan dia dapat pulangan 100%. Faham tak? Ya? Kita dapat RM1,700. Banyak kan sikit? Ini perspektif tau. Kalau saya bercakap dengan bakal graduan, sekarang mungkin orang yang diploma ni memang tak kompetitif langsung lah dalam pasaran sekarang ni. Graduate lah, CGPA Dean's List, hebat ni, pandai, tak pernah hanya tuang kelas. Kau tak tahu lah, tak pernah lah tak hadir walaupun kucing mati 3 kali. Akan pergi kelas juga, hujan lebat, banjir, tsunami, kelas mesti pergi walaupun cikgu tak sampai. Dia sampai memang bagus, curriculum steady, semua bagus. Bila dia keluar ke masyarakat untuk bekerja, ada tag price kat kepala dia. Ada kan? Engineer ada yang apa-apa disiplin, civil, elektronik, electrical, sama. Arkitek pun sama. Buat business admin ke, account ke, ada price tag. Ada. Adakah tak boleh saya gaji nak RM10,000? Kita tahu price tag kita sendiri. Majikan kita boleh buat. Ada price tag. Bayangkan saya balik tahun 96 tu daripada Jepun. Waktu tu Toshiba buat set up kilang. Budak-budak yang grad Jepun ni 8 out of 10 semua kerja Toshiba Group. Mereka buat IC, bukan buat TI sebenarnya. IC ni apa dia, semiconductor dekat Teluk Paling Bergaram. Gaji mahal, RM2,800. Compare yang kerja dengan gergasi lama, Matsushita, Panasonic dengan National Group, semua dulu RM2,500. Ini tahun sudah 30 tahun dulu ni. Pada tahun 20 tahun dulu, Toshiba pula bagi gaji paling tinggi. Semua orang kerja dengan Toshiba. Pada tahun bila 1996, gaji pertama RM2,500. Kita fast forward 16 tahun, 17 tahun, tahun 2013. Gagal lebih sampai tahun 2013. Local graduate ataupun foreign graduate, berapa gaji pertama? First ground salary berapa? Boleh bagi nombor tak? Yang muda-muda ni 1,900 salib kan? Bagi banyak sikit apa? 2,000 basic. Ya? Tidak tolak EPF sok-sok. Kalau ada pula kelab sukan kena potong juga. Tak pernah pergi angkat berat pun kena bayar juga. Dumbbell orang lain angkat berat ya. Insurans dan sebagainya. RM2,000. 17 tahun dulu berapa? Tadi saya cakap RM2,500. Okey. Minyak 95 ron tanpa pelambung, minyak paling hebat lah dulu. Okten paling tinggi 95 okten kan. Berapa? Seliter 90 sen. Ya. Fast forward 17 tahun. Pada gaji yang semakin kurang. Berapa sekarang? Ron 95 yang 97. Berapa? RM1.90. Naik 120%. Itu real inflation. Cerita dia apa? Duit susut kita. 10 tahun gaji sama. Roti canai lepas ni RM5.50. Roti canai boleh, tak ada telur. Saya cukup meluat dekat kedai mama. Macam semalam pergi 4 orang makan. Teh ais RM1.80. Tak manis pun. Air 3 betul. Roti canai RM1.20. Bawang pun tak ada. Dia tengok, oh ambil kuah apa? Kalau ada sardin sikit, tambah 3 orang. Oh, semua inflation lah, tu tak nak tengah minda lah tu. Bila nak bayar kira. Tapi kalau orang kaya ni, cubalah pergi ke butik kan? Kita selalu makan dekat Golden Triangle dah cantik dah ya? Di antara Jalan Sungai Ismail, Bukit Bintang dan juga Imbi. Tapi kita makan dekat belakang Jalan Imbi, Jalan Alor. Kurang sophisticated lah. Macam zaman dulu ada Nico Hotel. Zaman dulu budak motor main dah. Dekat 20 tahun waktu saya main motor, kat belakang tu ada orang binjat. Bila naik saja, apa dia, belum ada KLCC lagi ni. Waktu tu KLCC masih 2 hari kuda.
bunyi kuda tak bunyi kereta. Lepas tu dekat apa dia, Niko Hotel tu, baru nak naik. Lepas tu orang tanya, makan dia kawan tak? Biasalah dekat Niko. Punya gerai tapi Niko. Nampak? Cakap jangan kalah. Cuba bayangkan ya, orang-orang yang berduit bila berbelanja. Saya cerita pada orang yang siapa yang datang dulu lah. Saya lama tak jumpa kawan-kawan lama saya ni yang dalam industri dia masih lagi flourish. Kawan-kawan saya yang IP holder ni, net worth dia semua lebih dari 25 juta tunai. Saya andaikan mereka ni macam ada beras di dalam kantung beras, dia buang beras tu, esok beras masih lagi ada sebab allocation ditambah, faham? Walaupun dia orang ni tak inovatif, income banyak. Satu hari bila keluar GTR R35 baru dengan F45 Italia, pakat semua pakat beli. Kereta dia orang sendiri, lepas dekat garden. Saya parking kereta saya dekat basement. Faham kan? Saya boleh pakai baju kedai lagi. Aku beli kat uptown. Lepas tu pergi dekat garden. Kemudian minumlah kopi. Kopi pun bukan sekarang. Kopi satu yang lain sikit. Caramel apa? Macchiato. Orang akan tengok IC. Jabi Kedah. Nampak? Sophisticated bila ada 25 juta dalam bank. Oh, saya pula nak mocha caramel. Dulu tak faham apa dia. Makam kakak. Kalabu. Jadi sophisticated. Dia jadi pelik-pelik lah. Dia tak mau kalau makan es kacang. Dia lain sikit lah. Saya nak cerita dia orang ni sophisticated dah banyak duit lah. Kemudian dapat makan lepas tu saya pun bawa anak-anak saya kan. Semua dia kata, EPL dah start dah. Kita beli kit baru. Banyak suka MU lah. Kemudian ke Nike di tingkat 3 Gardens. Semua pakat cool masuk dalam Nike. Ada anak 8 orang ni ambil lah baju Nike seperti ni. 200 home and away. Seorang 500. Baju je tak masuk. Seluar stokin dan kasut Predator pun keluar RM900. Satu keluarga spend RM27,000. Lagi ada duit mak? Ada lagi pak? Tak cukup lagi, baru RM25,000, ada RM2,000 lagi. Banyaknya duit dia pak. So sekarang ni apabila saya tak mampu, saya tahu pilihan saya tak betul. Waktu tu sebab bisnes tak jadi kan. Dia orang ni bisnes mungkin menjadi. Maka pilihan dia pun tu betul je lah bagi saya. Dan apabila saya tak boleh beli barang yang mereka boleh beli, saya tak boleh lah kata mahal. Sebab bagi mereka murah. Sebab tu saya kata mahal dan murah tu subjektif ya. Maka saya kena rephrase ataupun saya kena reconstruct cara saya menyoal sekarang. Kalau saya tak mampu, dekat anak saya kata, kita kena cari jalan macam mana kita nak beli. Faham tak? Faham tak? Tu cerita dia tak ada duit kan, kedua orang tidak sophisticated kan? Kalau bapa tidak sophisticated, anak tanya, bapa nak basikal, nak pergi sekolah senang, tak ada duit. Bapa nak buku teks tambahan cikgu suruh beli, tak ada duit. Bapa ada perkhemahan pengangkat cuti sekolah ni 2 hari 3 malam kena bayar 30 ringgit. Bapa tak ada duit. Apabila dia ke sekolah, bapa cikgu tanya kan, bapa you kerja apa? Bapa saya kerja tak ada duit. Kalau kita condition dalam kepala otak kita tak ada duit, tak ada duit. Bukan apa, benda tu semua ayat orang miskin. Andai kata dia belajar baca buku ya, ada banyak cara nak cakap ke anak-anak tak ada duit tanpa perlu dia syiarkan aib dia. Tu dia iklankan malu dia, tu tak ada duit tu benda yang kita suka war-warkan nak dalam Facebook. Tak suka kan, jangan berkongsi dengan orang tu saya tak ada duit ni. Orang simpati sekali dua, kemudian orang belah. Orang unfriend. Dah tak ada dah kawan aku ni, dah kena 1,400, tinggal 44 orang. Kena unfriend lah kau. Jangan lah. Cerita susah tidak memberi inspirasi pada orang, kecuali apabila kita senang kemudian. Dia orang tu semua susah nanti. Tetapi disebabkan pilihan dan industri perniagaan yang mereka buat, mereka mampu senang. Dan mereka mampu berbelanja macam tu. Dan berbelanja 27,000 masih lagi ada baki wang di rumah. Maka saya kata kita kena buat pilihan yang lebih baik. Nah, adik-adik ni umur 19 tahun ni, bayangkan jadi manusia hebat ni, jadi pengarah. Bro, income RM4,000.
Seminggu banyak takut berdarah. Pendarahan tidak berhenti sebab apa? Sebab duit banyak. Tapi orang KL ni tu saya suka padankan manusia dengan gunung. Orang KL ni semua faham nilai-nilai tinggi-tinggi belakang. Kalau saya ceritakan bisa dapat income 2,000-3,000 saja memang semua nak buat. Tetapi bila di Penang dulu ada seorang sahabat baik saya, dia jadi operator 8 kedai minyak. Anak dia baru seorang, dia ada 3 anak, seorang lepas SPM 10 A1. Dia kata, Irwan, saya janji dekat anak saya dulu, kaya apa dia, bila habis belajar bapa akan hantar ke universiti, bapa akan hantar ke universiti. Kemudian tak dapat beasiswa kan pada tahun 2009. Ini masalah meritokrasi kan, tak dapat beasiswa. Dia pula tak ada dana pendidikan untuk anak-anak. Walaupun 8 operator minyak, margin sikit je, dia tak pernah ada dana tabung pendidikan untuk anak. Nak masuk apa dia local university tak boleh. Dia kata the best Australia, sebab dia memang janji Australia masuk South Australia Matriculation ke Melbourne. Anak dia nak ambil engineering, 1 semester tahu berapa? Siapa boleh tukar? 1 semester berapa? Around that 10k USD, 10k apa dia, 10k apa dia, Aussie dollar. Kalau anak 3 nanti yang perlu belajar 4 tahun, kalau tak campur master dengan PhD lagi, tu yang kita tenang minda ni anak-anak. Bapa memang tak tenang minda. Dan kita harus buat sesuatu, betul tak? Dan kita dapat benda yang lama. Dulu kita punya idea dulu yang kita terima pakai. Hari ni kalau orang cerita pasal, hari ni datang untuk cerita pasal botol ni pasal ni kita cerita pasal hidup ni daripada hati ke hati. Cuma saya jaharkan perbincangan kita. Kalau hati ke hati diam-diam kan. Hari ni saya cakap pada audiens yang ramai, ya, supaya kita ubah hidup kita. Kita guna formula lama dulu supaya kita nak senang bekerja dengan orang. Boleh pakai ke idea tu? Tak boleh pakai. Nak kaya kerja dengan orang tak boleh pakai. Bekerja dengan orang hanya sebagai perbelanjaan keperluan sahaja. Necessity expenses. Lebih pada itu tak boleh. Untuk membina kekayaan perlu apa? Berniaga. Bukan saya kata, Allah Ta'ala kata melalui mulut Nabi dia yang terakhir, nama Muhammad SAW. Dia kata 9 daripada 10 sumber rezeki datangnya daripada aktiviti muamalah perniagaan. Yang ikut kawan baik kita, orang Tionghoa dan juga Yahudi. Orang Islam jadi pelanggan. Silap tak? Silap lah. Hari ni boleh tak kita ubah pemikiran kita? Kerana selepas 40 minit kita dapat idea macam mana Randy hebat, ya? Sebab ada banyak orang dapat income macam ni. Dulu memang tak ada. Ada orang tempatan, orang Malaysia belakang ni. Kalau tengok diamond up to 70,000 per week. Kalau jadi per month pun tak apa dah. Orang income nya 70,000 dengan orang income 1,000 ada beza tak lifestyle dia? Tak beza. Walaupun income 1,000 tu bila dia 70,000 belum. Tapi tak apa. Memang dah boleh dah duduk dekat Country Heights Damansara. Sekali pergi RM800. Paling kecil 20,000 square feet. Tak termasuk prasarana rumah, piling dan sebagainya. Total harga rumah 15 juta. Sold out. Kita jalan sedikit yang lagi dekat Penchala Link, Rizal Melayu, rumah sengit belakang. Postcode sama. Kita pergi ke bandar utama. Loh, rumah basic tahun 1996 dulu 1 juta intermediate. Pagar tendang pun jatuh pun. Basic 1 juta. Renovate 1.2. Air lot 1.7. Corner lot 2.5. Ada orang put sale, ada duit tadi boleh beli, esok sold. Maksudnya anda kata mahal, kita perlu rephrase, construct semula ayat kita. Kenapa kita tidak mampu? Hari ni dapat kaedah pun tak mampu je. Jadi dia orang buat keputusan 3-4 tahun dulu das dengan Fiona. Harga mahal. Dia dapat excuse daripada kemalangan yang mungkin menyebabkan dia mati. Apa? Tahu besi tadi tu? Fiona lah. Dan suaminya Taj Diamond, Puan Munirah Ruby di Penang 8 bulan Ruby.
pendapatan maksimal 26,000 seminggu. Tak jadi seminggu jadi sebulan okey tak? Kalau saya tanya orang yang dalam conventional business ataupun dalam pekerjaan korporat, 26,000 sebulan, siapa anda? CEO, multinational corporation ataupun GLC. Kalau company cap bayar kat belakang belum? 26,000. Soalan saya lagi, tanggungjawab dia besar tak? Ya? Masa yang dia kerja panjang tak? Stress level tinggi je. Dia boleh kat kata, malam ni ada maharaja lawak, saya tak boleh pergi meeting. Boleh kata macam tu tak? Untuk setiap ganjaran ada harga dia. Tapi kalau orang nampak syurga, orang semayang tak penting. Ini satu je dia buat keputusan 3 tahun dulu. Nampak model perniagaan ni belum jadi realiti. Pada tahap kita punya konsep. Siapa boleh nampak konsep, dia hebat. Saham, bisnes, apa saja. Tony Fernandez nampak LCC. Dulu tak wujud tau. Ada wujud yang mempopularkan terminologi LCC. LCC apa? Low cost carrier. Sebelum tu orang tak tahu. Ada Ryanair, ada Richard Branson, Virgin. Yang lain orang tak tahu. Tun Mahathir, visi dia cantik. Dia kata, saya perlu operator, saya perlu operator. Yang lain semua lingkup belakang Pelangi Air, Jaya Air. Mas pun lingkup 3 kali biar out orang. Kalau Terror datang sini lah, CEO Mas boleh jadi diamond tak? Terang saya cakap orang korporat, jangan cakap pandai lah. You semua manager lah. Anda dah Krishnan, yes. Shareholder, sit on the board. Tak payah datang kerja lah. Billion nombor 1. Bila Astro nanti listed, dia nombor 1 balik. Popular, Robert Koch. Dan semua keluarga YTL dan juga Lim Gotong. Kita boleh jadi macam ni? Tak boleh. Tipu. Minta maaf lah. Kalau kita tahu we can be, all we can be. Minta maaf, tipu. Minta maaf, saya hancurkan impian anda hari ini. Janganlah tipu. Dan kita nak kapal terbang, mudi dia terlepas kapal terbang, nak buat LCC macam mana? Dia nampak saya M Investment Bank adalah lead manager bila kita nak listingkan apa dia Air Asia. Kamarudin Muranun sekarang dah Tanzim. Waktu tu Encik dia ex M Bank dalam investment banking yang sama, kawan bos saya. So sebelum kita listingkan, kita ada 3 hari 2 malam bercerita dan hatikan macam mana dia dapat idea ni. Cerita dia memang best tu, kita bukukan. Ada buku baca. Tony dia kata dia punya apabila dia dipecat, dia SN lah, dia bukan time owner. Tu dia kata, one opportunity close, the other opens. You embrace change. Hari ni embrace change, datang dapat benda baru, embrace it man. Dia kata, saya bercuti dengan isteri dia di island. Dia naik Ryanair. Dia nampak orang tu angkat beg. Dia nampak, macamlah kapten angkat barang. Kemudian bila dia naik kapal terbang tu, memang kapten pegang pilot dia angkat barang tadi. Yang apa dia pilot. Dia tanya, what were you doing just now? Were you the baggage boy? Dia tanya, we do everything here. This is LCC business model. Dia kata, saya nak buat benda tu di Malaysia. Tak, dia balik. Dia cakap apa kat isteri dia? Saya dapat idea. Berjuta yang saya dapat daripada Time Warner, saya nak buka Air Asia. Bini dia kata apa? You gila. Bini dia ceraikan dia. Kita tak sedar ni. Datang free ke kena bayar? Dapat cerita macam ni. Minggu depan datang lagi tak? Ada cerita baru. Oh, ramai orang. Bini dia ceraikan dia. Bini dia manusia yang hanya bangun pagi, basuh baju, sediakan sarapan untuk anak, tengok TV, malam baca berita, tidur. Visinya tiada, kerana kekal selesa. Macam mana? Macam kita. Hari ini kita jangan selesa. Andai kata kita buat keputusan untuk tidak selesa, kalau nak selesa juga tak apa. Itu pilihan kita. Semua orang mampu jadi Tony Fernandez di sini, tapi dalam industri ekstrak namanya SUC. Ya. Kita bagi sokongan, ya. Kita ada banyak promosi supaya anda dapat apa anda nak. Segi kewangan, prestige, significance dan sebagainya. Duduk dengan terus anda. Hari ini kita buat keputusan untuk berubah. Dengan kurang daripada RM1,000, kita dapat minuman terbaik dunia.
asas kepada kita untuk memulakan perniagaan. Sebelum keluar dalam bilik ini buat keputusan satu saja, saya nak berubah. Dan saya alu-alukan kita berubah bersama dalam Jemaah Eksis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.